Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah, tapi ada sebab-sebab tertentu saya tak boleh sampai ke sini. Lepas tu setelah saya menonton beberapa banyak, saya dah ikuti Habib Umar ni dah lama, ikut tengok sebab ada Habib Umar punya akhlaknya luar biasa kan. Dan apa lagi, kalau orang, sebab tu bila orang gelarkan saya, orang kata Yusof Hazmi ni macam ustaz ke, kan biasa dengar. Sebenarnya kita apa pun dalam hidup, dalam urusan kehidupan, dalam urusan perniagaan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pentadbiran, apa saja ekonomi, semua kita kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi apa ucapan yang keluar daripada lisan saya, walaupun saya bukan orang soleh, bukan ahli kitab, bukan ahli Quran, bukan apa-apa, saya mesti nak kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan saya. Betul. Saya mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila saya bercakap tu, mesti saya akan selitkan juga, ini semua kerana atas izin Allah, ini kerana atas izin Allah. Tapi bila kadang-kadang masyarakat tengok, oh ni ustaz ni, boleh panggil buat kuliah hari ni kan. Jadi semua jemput bagi tajuk macam-macam tu buat saya ni ustaz. Dan kebetulan waktu tular video saya di kes tarik kereta tu, kerana saya baru balik daripada Mekah, dan saya baru belajar ikat saya balik cara Yaman. Jadi kebetulan buat video tu saya sendiri, wallahi saya tak tahu yang bahawa video tu live. Saya biasa dalam orang kata macam rakaman semua ni dah biasa 99 kan. Saya dah biasa masuk, saya tak tahu itu live ni. Maksudnya kalau tekan tu awak, saya tengah buat apa, awak terus tengok ni. Saya tak tahu, saya ingatkan recording ke apa. Jadi saya buat cara saya yang selalu saya buat lah. Tak ada lakonan, tak ada apa, itu cara saya. Dan kebetulan pula waktu tu saya pakai serban. Bila saya pakai serban ni, dia special juga tau orang dapat dengar cerita sebab saya tak boleh cerita benda ni. Last pertama kali saya cerita dekat Johor baru-baru ni saya pergi. Bawa saya cerita balik kisah kenapa saya waktu tu berserban lah waktu tu kan, waktu insiden tu. Jadi saya kebetulan saya berserban waktu tu. Dan kalau lihat dalam insiden tu, saya bercakap pasal undang-undang saja, betul tak? Ada 3 radio car datang. Pertama datang 1 radio car, lepas tu datang 2 radio car, lepas tu datang berapa kumpulan. Semua saya cakap pasal undang, dan satu pun saya cakap pasal berkaitan dengan agama dan sebagainya. Sebab saya bukan ahli ya. Tapi setelah tular benda tu sampai ke subuh esok kan, insiden tu berlaku daripada pagi semalam sehingga ke subuh esok. Jadi sejak daripada itu saya mula dikenali, dan perkara yang bukan menyeronokkan saya. Bukan seronok tau. Tidak seronok kita dikenali, sebab setiap hari kita berenang air mata tengah malam. Pasal kita diuji, diangkat, sebenarnya itu bukan perkara yang menyeronokkan. Saya suka tolong orang, tapi saya tak suka diangkat macam tu kan. Suka lah, masa kecil-kecil dulu pun kan, atuk guru mengaji Quran juga, tapi saya yang paling tak nak pergi mengaji. Baru buka kitab, saya dah lari. Tapi bila atuk saya suruh pakai kemas ni, bentang kapet masjid, saya buat lah. Itu kerja-kerja yang saya suka buat. Jaga basikal lama, basikal kampung, suka. Jaga slipper nak kena curi kat masjid. Saya suka buat kerja dakwah yang macam tu. Jadi bila saya besar, saya berkecimpung dalam bidang perniagaan. Saya jadi hilang di kepuasan tau. Macam Syekh Imran tadi sebut, kita hidup kalau tak ada kepuasan, tak put kita punya hidup to the maximum, dia tak seronok. Masa kita pergi kerja, boleh kerja. Contohnya macam kalau macam Syekh Imran sebut tadi apa? Kalau anda pergi belajar ilmu mengikut nafsu ni, anda belajar ilmu, tapi anda tak ambil ilmu untuk dikongsikan kepada orang, anda tak implement kepada orang, anda tak beritahu kepada orang-orang yang tak mengetahui macam saya ni. Jadi akhirnya orang maksiat duduk di kalangan orang maksiat, ahli maksiat duduk di kalangan ahli maksiat, orang alim macam anda semua duduk di kalangan ahli alim. Dia tak boleh bercampur, sehingga kan orang yang macam antum ni tengok ahli maksiat, tengok macam kenapa pelik sangat dalam ahli maksiat, betul tak? Dan ahli maksiat pula dia tengok orang soleh, kenapa dia orang ni pakai serban, pakai baju ni, alim sangat tak, betul tak? Cuba bayangkan kalau ahli maksiat datang tarikh ni, kena pakai kain pelekat, kena pakai ni, alah tak geng lah dia kata, nak kena pakai rantai sikit kan, betul tak? Kenapa dia jadi berpecah, dia jadi macam terpisah. Jadi saya bila masuk kat dalam persatuan dulu, saya seronok buat kerja-kerja macam tu.
suka dengar tu. Saya suka mendengar orang merintih tu. Macam kita doa pada Allah Ta'ala merintih, Allah kan suka dengar kan. Kita nak dengar orang mengadu masalah ni, saya suka. Faham tak? Saya suka dengar. Jadi saya suka dengar dan saya minta kepada Allah Ta'ala setiap perkara-perkara yang saya sampaikan kepada mereka bukan kerana saya. Saya masuk radio, saya masuk TV, saya bismillah tawakal. Saya bismillah Allah. Kadang-kadang saya tak pernah lagi bawa skrip masuk mana-mana konti. Konti TV yang tak pernah. Sehingga kan kadang-kadang orang radio kata, hari ni dah ada soalan nak bagi tu. Saya tak apa-apa, tanya je. Sebab apa? Sebab saya tak nak jadi orang yang berbohong. Orang yang berbohong ni dia suka bercakap ikut skrip. Bukanlah katakan orang yang ikut skrip tu berbohong. Dah pelakon memang dia berlakon kan. Maksudnya orang yang cakap ikut skrip ni, dia bukan bercakap daripada hati dan dia rasa dia pandai. Faham tak? Macam saya cakap apa, aku tak ada ilmu, aku tak ada apa, jadi aku mohon setiap ada pertanyaan, setiap daripada apa yang diajukan soalan tu, aku minta engkau jawab. Jadi kalau silap tu dari saya lah, tapi kalau yang baik tu semua dari Allah lah. Jadi saya pegang macam tu lah. Jadi alhamdulillah hidup dia jadi continue hidup tu. Jadi alhamdulillah yang jadikan saya macam ni kerana saya yakin yang Allah tolong saya. Jadi kalau orang cakap Yusuf gini-gini, saya kata itu semua bohong. Semua itu kerana Allah, bukan kita. Faham tak? Maksudnya awak semua ni dengan saya semua ni, kita tak ada apa-apa. Kalau kita rasa kita hebat, kita boleh tu gaduh 10 orang. Alah, Firaun tu mati dengan apa? Dengan nyamuk je lah. Dengan lalat kan? Lalat. Namrud mati dengan apa? Nyamuk. Jadi hari ni ada tak kita kekuatan? Jadi saya nak kongsi last lah sebagai. Dan dalam hidup saya selalu pegang, kita tak ada kekuatan, kita tak ada keberanian, tak ada apa-apa. Bila orang selalu bawa tajuk kan, bila program-program saya semua nak tajuk keberanian. Mana ada keberanian? Siapa yang ada keberanian ni? Tak ada keberanian. Saya selalu cakap, kita tidak ada keberanian. Yang ada keberanian adalah kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah pinjam kepada kita. Kalau kita tengok kisah apa tu? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia minta apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi benda yang dia minta Allah Taala kekuatan, kan? Dia minta Allah Taala kemenangan. Dia minta tapi Allah bagi dia semua dengan ujian betul. Jadi benda yang kita minta tu tak semestinya kita dapat. Jadi jangan kita minta sesuatu benda terlalu lebih-lebih. Jadi kita minta, ya Allah cukupkan rezeki aku, ya Allah cukupkan kekuatan ini, ya Allah cukupkan. Jadi apa yang awak nak buat dalam hidup adalah, saya ni bukan ahli kalau nak cakap macam ni, tapi ini yang saya pegang. Saya pegang benda ni. Jadi saya cukupkan dengan apa Allah bagi. Jadi saya bersyukur bila setiap kali Allah hantar saya seorang sahabat, guru, kita kena jaga. Faham tak? Awak ni semua bersahabat. Jangan kejap lagi awak nanti dah pandai-pandai sebab ilmu dah makin tinggi, berpisah-pisah. Aku nak buat majlis aku, aku tak nak. Macam saya berdoa Ramadan, ya Allah, saya minta guru Quran. Bayangkan guru Quran saya minta pelajar daripada Tarim. Ujilah banyak guru Quran dekat Kuala Lumpur. Saya pergi jumpa guru Quran, semua tak nak ajar saya. Sebab dia kata macam tak percaya saya tak pandai Quran. Saya cakap terus terang, Allah ni, saya tak pernah Quran. Baca Quran boleh, tapi tak betul tak tidak, tajwidnya sebagainya tak tahu. Allah. Jadi minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, sehinggalah saya punya pertemuan demi pertemuan, sehinggalah berjumpa dengan Syekh Imran. Jadi medan dakwah dengan Syekh Imran ni berbeza. Saya ni kerja ni gaduh. Dia kerjanya melembutkan orang. Jadi satu kolaborasi yang nampak tak mungkin boleh terjadi, tapi ini semua aturan Allah. Pertemuan kita hari ini pun aturan Allah. Dan hari ini pertemuan kita kerana kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Dan mungkin Allah Ta'ala nak didik saya ni supaya belajar banyak benda dengan awak semua kat sini. Dengan zuhudnya, dengan boleh buat macam ni. Saya cakap dengan Syekh Imran semalam, saya kata, Syekh Imran, saya boleh zuhud, tapi saya belum tentu boleh zuhud duduk kat Tarim. Sebab Syekh Imran kata dia dah duduk sini dah 6 tahun. Saya cakap, macam mana dia duduk kat Tarim? Betul tak? Sebab dulu saya tak pandai pasal gadget ni. Saya baru pakai smartphone 2014, lambat saya. Smartphone 2014, kira lambat lah kan, saya tak pandai lah. Dulu saya pakai komputer punya phone.
saya pakai mesin tu. Jadi WhatsApp dah masuk tu, saya pun tak tahu apa-apa. Saya pun tak tahu benda-benda perkara ni. Jadi saya ni suka kerja macam tu. Jadi apa pun hari ni terjadinya hari ni, kita ni semua hidup kena berkasih sayang, saling berkasih. Selalu saya bawa dalam program-program saya, kita berkasih sayang. Jadi kita macam mana? Kalau kita dapat seorang sahabat, saya ambil contoh saya dapat seorang guru sahabat Syekh Imran. Kita ni kalau boleh lisan nak kena jaga. Lisan nak kena jaga. Kadang-kadang kita takut kita kata-kata kita menyakitkan hati. Kadang-kadang kita buat sahabat kita menunggu, kita pun rasa takut. Janjinya 7.30 contohnya maghrib kan, nak turun bawah kan, kita risau buat dia tertunggu-tunggu, kita kena turun awal. Tapi kadang-kadang ini tidak ada pada kita kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita rasa, termasuk diri saya ingatkan juga, saya pun banyak buat silap. Kadang-kadang kita rasa orang saja bergantung pada kita, kita tidak bergantung dengan orang. Betul tak? Kita hidup ni saling bergantung. Kita hidup ni macam tangga. Awak ingat saya pesan, pergi mana-mana ingat tangga. Tangga ni mana boleh awak lompat daripada bawah sampai atas? Andai katalah tangga ni roboh, ada satu dengan bawah, macam mana nak naik sampai atas? Sudah pasti kita perlu bantuan. Jadi kita ni saling memerlukan. Jangan kita rasa kita ada ilmu tu, contohnya kita ada manfaat tu ada pada kita. Oh, orang nak pada kita ni, oh ni semua nak dekat aku ni sebab aku ada manfaat. Jangan pernah rasa macam tu. Maka sebab aku ada Vito ni, tau, Vito, bukan Vinto kan. Vito. Rasanya kita ada kuasa ni. Jadi kuasa ni orang semua nak pada kita, jangan. Tak ada, kita sama. Jadi insya-Allah kita sama-sama. Saya sebenarnya bersyukur dengan Syekh Imran, dengan pertama saya bersyukur kerana Allah SWT bantu saya banyak. Sebab apa tahu, saya orang yang paling banyak dosa. Banyak melakukan maksiat dan sebagainya, tapi Allah hantar satu-satu manusia pada saya yang cuba selamatkan saya. Jadi hari ini kalau kita duduk dalam golongan yang selamat, buat apa kita nak keluar? Kita nak keluar pergi ke nak menyusahkan diri kita kan? Jadi hari ini alhamdulillah awak sebagai pelajar tarikh, awak adalah orang yang paling bertuah. Andai kata saya tak boleh nak kata di soal takdir nak patah balik berdosa lah. Tapi andai kata kalau dunia ni boleh berputar, saya nak jadi macam awak semua. Nak jadi macam Syekh Imran. Sebab apa? Saya suka dakwah. Tapi saya tak layak untuk dakwah orang, saya tak ada ilmu, saya tak ada. Jadi dakwah saya macam itulah. Ibarat kata saya bentang kapet untuk awak semua lah. Saya punya kerja. Tapi kita tetap orang kata apa yang awak ada saya tumpang lah. Apa yang sedikit saya ada awak tumpang. Jadi kita saling menumpang. Jadi itulah. Tidak ada perkara yang lain. Saya nak sampai di akhir dalam 16. Lepas ni saya harap awak belajar bersungguh-sungguh. Awak dapat satu perkara yang tak mungkin semua orang dapat. Ini takdir ni. Awak dapat duduk dekat dengan Habib Umar. Saya duduk waktu hari pertama saya tarawih, saya tengok Habib Umar. Bayangkan lepas 2 rakaat saya tengok Habib Umar. Lepas 2 rakaat orang kan biasa Allahu Akbar, bangun balik kan. Saya tengok dulu Habib Umar. Saya solat. Saya tengok. Saya seronok tengok wajah kekasih. Tidak, cucu bagi Rasulullah. Siapa kan? Jadi kita bukan senang nak jumpa kan. Jadi Allah bagi awak satu kesempatan, awak jangan lepaskan peluang. Awak kena khidmat dengan guru awak betul-betul. Khidmat dengan guru awak, jaga guru awak betul-betul. Sebab apa? Guru yang boleh dapat nak mengajar awak ni bukan mudah. Saya rasa kat Malaysia ada 30 juta pengguna di Malaysia macam 30 juta pengguna di Malaysia. Awak cakap berapa pelajar tarikh dari Malaysia? 700 orang saja yang terpilih pada tahun ini kan? Jadi awak tak rasa satu perkara yang menjadi perkara yang aku ni dipilih lah datang ke sini. Allah takdirkan aku datang sini dan Allah pilih aku datang sini. Bukan main-main tau. Allah takdirkan pertemuan kita jumpa hari ini kerana Allah takdirkan. Jadi awak semua ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita kecewa kan. Cuba bayangkan awak menaruh harapan pada saya, tiba-tiba saya kecewakan awak. Sedangkan contohlah ibarat kata ada fulan ni yang bawa awak pergi sini, dah letak harapan dia belajar pandai-pandai ni. Dan masa awak kecewakan dia, boleh tak? Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata Allah Taala berperasaan, tapi kalau Allah Taala dapat ni satu benda yang awak semua orang tak ada, awak ada satu perkara yang nikmat. Ingat tau,
Saya berdoa tahun lepas tau, nak pergi ke Tarim. Sepas saya tengok Habib Umar ambil wuduk pakai teko tu. Saya tengok dekat tepi swimming pool, tepi tempat kolam air.